Saudari, hari ini saya nak cerita sikit tujuan program jelajah kita di negeri Kelantan ini. Bagaimana ia boleh terjadi. Baru-baru ini pemuda harapan daripada DAP, daripada DEPSI, daripada AMK, daripada Amanah telah menjenamakan semula pemuda harapan kepada Angkatan Muda Harapan. Ini menunjukkan bahawa kami daripada 3 parti ini menunjukkan kebersamaan kami bersama untuk bergerak menuju PRU 15. Aunty, uncle, saudara-saudari, rakan-rakan semua, inilah pertama kali pemuda Angkatan Muda Harapan ini bergerak bersama dan kami telah memilih negeri Kelantan sebagai permulaan kita. Kenapa negeri Kelantan? Kerana kami lihat di negeri Kelantan ini sudah ada sedikit sinar untuk mungkin kita mengambil alih pula kerajaan negeri selepas ini. Boleh atau tidak? Kenapa kita kata ada sedikit sinar? Kita lihat selepas pemerintahan PAS berpuluh tahun, mereka terlalu selesa. Mereka terlalu, terlalu selesa, terlalu seronok dan lupa diri dan sombong dengan pentadbiran yang mereka lakukan, yang mereka buat sekarang. Dengan pentadbiran daripada kerajaan PAS hari ini telah menunjukkan bahawa mereka sombong, mereka lupa diri, mereka tidak melihat kebajikan rakyat langsung. Kita dengar tadi, tujuan jelajah kita pada hari ini adalah sebenarnya kita nak panggil anak-anak muda daripada pelbagai peringkat, daripada pelbagai pekerjaan, anak muda yang bersekolah, mungkin yang belajar, yang bekerja di mana-mana dalam pelbagai sektor. Kita nak mendengar dan kita nak mengetahui apa masalah mereka hari ini di negeri Kelantan, di Kota Baharu ini. Kita nak tahu apa kehendak mereka. Kita nak tahu apa keinginan mereka untuk masa depan Kelantan. Kita nak tahu apa idea mereka untuk negeri Kelantan ini. Kita nak ambil tahu ini, kita nak kumpul semua ini, kemudian kita nak bawa pulang kerana kita akan jelajah dari negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan semua negeri-negeri hingga ke Sabah, Sarawak. Kerana kita daripada Angkatan Muda Harapan hari ini, kita akan kumpul semua idea-idea pandangan anak-anak muda seluruh Malaysia dan kita akan jadikan satu manifesto. Kerana kita tahu dengan PRU yang akan tiba tidak lama lagi, kita mahu tahu apa keinginan anak muda Malaysia hari ini. Kita tahu masalah isu perumahan, isu pendidikan, isu gaji yang sangat rendah, isu kesihatan, isu masalah mental daripada anak-anak muda kita, isu anak-anak muda yang tidak tahu nak mengundi siapa, tak kenal parti politik dan sebagainya. Kita tahu itu, tetapi kita nak mereka sendiri yang bersuara, kita nak mereka sendiri yang bercakap, kita nak mereka sendiri meluahkan apa masalah diri mereka. Kerana kalau kita tak tanya, kita takkan, kalau kita syok sendiri sahaja, kita tak boleh nak selesaikan masalah itu. Sebab itu inilah tujuannya jelajah Angkatan Muda Harapan ini, untuk memastikan suara-suara ini didengari, kemudian kita bawa ke peringkat atasan, kita bincang dan bagaimana kita nak dapatkan solusi yang lebih baik untuk masa depan anak muda. Saudara dan saudari, kita tahu undi 18 sangat-sangat penting. Undi 18 inilah penentu masa depan. Ke mana arah politik ini akan pergi. Undi 18 inilah yang akan menentukan parti mana yang akan jadi pemerintah. Sebab itu kami sangat berharap kepada ibu ayah yang datang, kepada anda yang menonton live pada malam ini, kepada kawan-kawan yang hadir, yang ada jiran tetangga, yang ada kawan-kawan yang berusia 18 tahun ke atas, anda mainkan peranan yang sangat penting untuk sampaikan kepada mereka. Tunjukkan kepada mereka, betul, kami sekarang anak-anak muda daripada parti politik ini sedang bekerja keras untuk meyakinkan apa yang sedang kami lakukan. Kami sedang bekerja keras untuk memastikan mereka percaya kepada kami, untuk kami bergerak bersama mereka. Tetapi peranan anda sebagai masyarakat di luar juga adalah sangat penting untuk meyakinkan mereka juga. Peranan anda juga adalah sangat penting untuk mereka keluar mengundi. Pakcik, makcik, saudara-saudari sekalian, UMNO Barisan Nasional, mereka sangat suka kalau peratus keluar mengundi sangat sedikit. Kerana mereka yakin kalau bawah 60% orang keluar mengundi, mereka akan menang besar. Kita boleh lihat pilihan raya
negeri di Johor, Melaka, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Kita lihat dalam 4 pilihan raya ini, mereka menang besar kerana peratus orang keluar mengundi sangat sedikit. Dengan pelbagai isu tentangnya, orang tak nak balik mengundi, orang kecewa tak nak keluar mengundi, COVID dan sebagainya. Tetapi saya sangat berharap untuk PRU 15 ini, kita perlu yakinkan semua rakyat Malaysia, kita perlu yakinkan anak muda dekat luar sana, inilah masanya undi anda yang kami sangat harapkan. Inilah masanya satu undi anda untuk kita menangkan Pakatan Harapan. Saudara dan saudari, kita pernah diberi peluang selama 22 bulan. Bukan 22 tahun, 22 bulan sahaja peluang diberikan sebelum pengkhianatan berlaku dan akhirnya semua tahu sekarang apa yang terjadi. Namun kami sangat berharap sekali lagi dan kami merayu, berikan sekali lagi kepercayaan, kerana dengan adanya Akta Lompat Parti yang telah diluluskan dan sebagainya, takkan ada lagi, saya yakin tidak akan ada lagi ahli politik yang akan berubah dari manusia jadi katak lepas ni. Kita dah luluskan, di Dewan Negara pun dah diluluskan Akta Lompat Parti. Selepas ini mungkin tak ada lagi lah yang berani lompat pergi ke sana ke sini dapat duit dan sebagainya. Tidak akan ada. Dan dengan adanya Akta Lompat Parti ini, kepercayaan rakyat kita dapat kembalikan untuk memberi peluang kepada wakil rakyat yang benar-benar nak bekerja dan berkhidmat untuk rakyat Malaysia. Aunty, uncle, saudara-saudari, abang kakak semua, saya wakil rakyat dari negeri Pahang, Bentong. Kalau nak cerita negeri Pahang ni, dia sama macam Kelantan. Terlalu selesa memerintah di bawah sebuah kerajaan yang sama berpuluh-puluh tahun. Isu Kelantan, air kotor. Di Pahang, air tak ada. Ada satu daerah, seminggu tak ada air, 2 minggu tak ada air. Kalau di Bentong, di setengah kawasan, setiap minggu, setiap hari, ada saja paip bocor, paip pecah. Tapi kita tak dengar isu itu di Pahang, betul? Orang tak kecoh, orang hanya cakap Kelantan. Tapi Pahang perkara yang sama pun berlaku. Di bawah pemerintahan Barisan Nasional. Di Kelantan, di bawah PAS. Inilah dia. Kalau kita cerita di Kelantan, isu balak. Di Pahang, isu balak lagi besar. Lagi masalah. Tapi kita kurang. Kerana mereka di Barisan Nasional ni, mereka pandai auta. Mereka pandai main. Tapi tidak. Kita sebagai pembangkang, kita sebagai rakyat yang ketahui hal-hal isu ini, kitalah yang perlu beritahu kepada mereka di luar sana. Bukan sahaja di Kelantan, tapi di Pahang pun sama juga masalahnya. Jadi saudara dan saudari, pakcik-makcik yang hadir, saya ucap terima kasih kerana menghadirkan diri dan memberikan sokongan. Dan kami sangat berharap apabila pulang nanti, tolong sampaikan kepada anak-anak, tolong sampaikan kepada saudara mara dan sebagainya. Bagaimana perubahan yang kita mahu buat bukan sahaja untuk anak Kelantan, tetapi untuk anak Malaysia, untuk anak muda khususnya. Kita mahukan wakil rakyat yang bersih, kita mahukan wakil rakyat yang amanah, kita mahu wakil rakyat yang bertanggungjawab. Inilah dia kami di dalam Pakatan Harapan. Kami sediakan wakil rakyat yang berkhidmat untuk anda. Berilah peluang sekali lagi untuk PRU kali ini. Negeri Kelantan, kalau kita sebelum ini kita tak ada langsung 1-2 kerusi, saya harap Jeming, mana Jeming? Saya harap Amanah kali ini, DAP kalau dapat kerusi, keadilan, kita boleh menang 1, 2, 3, 4 atas seluruh kerusi sekalipun. Ini peluang kita buktikan bahawa rakyat marah dengan PAS. Bukan setakat kita nak jual agama sekarang. Cukuplah dengan jual agama, jadi penunggang agama dan sebagainya. Yang kita mahu lihat adalah kebajikan. Yang kita mahu lihat adalah pekerjaan untuk anak muda. Yang kita mahu lihat perumahan yang boleh dibeli oleh anak muda. Yang kita mahu lihat isu air selesai selepas berpuluh tahun. Yang kita mahu lihat adalah infrastruktur yang lebih baik untuk semua orang. Jadi saya tak nak ambil masa yang panjang. Ada 2-3 orang lagi penceramah. Dan saya harap malam ini mungkin YB Khalid Samad kita boleh cerita tentang isu kapal. Kapal pertahanan negara yang sangat kecoh. Dulu sebelum PRU 14, kita kecoh dengan isu YMDB. 2.4 bilion. Sekarang sebelum PRU 15, kita kecoh dengan isu kapal 6 bilion hilang macam tu saja. Jadi saya harap orang mungkin malam ni nak dengar isu kapal ni yang sangat besar. Ya,
Bagaimana 6 bilion boleh hilang macam tu saja, dan saya harap orang Kelantan, walaupun ini bukannya isu yang kita rasa tak dekat dengan kita, tapi ingat 6 bilion bukan 6 ringgit, bukan 600, tapi 6 bilion ringgit dicuri begitu saja oleh UMNO Barisan Nasional ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.